Mahkamah Rayuan hari ini akan membuat keputusan rayuan 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO berhubung isu sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil serta keabsahan penggunaan bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah vernakula terbabit. Panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Supang Lian yang bersidang bersama Datuk M. Gunalan dan Datuk Azizul Azmi Adnan bakal memutuskan keputusan berkenaan. Dan untuk perkembangannya, kita berlintas langsung bersama Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin di Istana Kehakiman Putrajaya. Wan Zairul, teruskan dengan laporan anda. Ya, Fatin, selepas diputuskan oleh hakim untuk keputusannya hari ini, Mahkamah Rayuan menjadi tumpuan sama ada akan mengekalkan atau mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Kota Baru masing-masing pada Disember 2021 dan Mei 2022. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Kota Baru sebelum ini menolak saman Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia, Gabungan Persatuan Penulis Nasional GAPENA, Ikatan Muslimin Malaysia ISMA dan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia iGuru yang difailkan pada Disember 2019 terkait isu sekolah vernacular serta penggunaan bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah terbabit. Dalam saman yang difailkan, plaintiff telah menamakan Kerajaan Malaysia dan 13 lagi sebagai defendant, antaranya Dong Zong dan Jiao Zong, Persatuan Tamirza Malaysia, Persatuan Tamiliar Turunal Perak serta 4 parti politik iaitu MIC, MCA, Gerakan dan Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia. Dan pada 29 Disember 2021, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menolak saman Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia, GAPENA dan ISMA. GPMS bagaimanapun tidak memfailkan rayuan. Datuk Muhammad Nazlan memutuskan kewujudan dan penubuhan sekolah vernacular serta penggunaan bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah tersebut adalah sah serta berperlembagaan. Dan pada 29 Mei tahun lalu, Pesuruhjaya Kehakiman Abah Zafri Muhammad Abbas yang kini Hakim Mahkamah Tinggi turut memutuskan kewujudan sekolah vernacular adalah sah dan berperlembagaan ketika beliau menolak saman iGuru. Terdahulu dalam prosiding sebelum ini, Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang mewakili Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia dan GAPENA berhujah meskipun rakyat negara ini boleh belajar dan mengajar bahasa lain, namun ia tidak boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam urusan rasmi. Maka bahasa Melayu wajib digunakan sebagai bahasa pengantar bagi pengajaran silibus. Menurut Muhammad Hanif, isu yang dicabar adalah berkenaan bahasa pengantar dan pertikaian itu tidak mendiskriminasi bangsa Cina dan India di negara ini. Sementara itu, ISMA diwakili Peguam Khairul Azam Abdul Aziz, manakala Datuk Syaharuddin Ali pula mewakili iGuru. Dalam prosiding terdahulu juga, Peguam Kanan Persekutuan Liu Hong Bin yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kerajaan berhujah bahawa penggunaan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah vernacular tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan kerana bahasa kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib di sekolah terbabit. Dan di lobi Istana Kehakiman ini lebih 20 pengamal media dari pelbagai agensi mengikuti penghakiman yang dijangka bermula pada bila-bila masa di Bilik Bicara 4 Mahkamah Rayuan. Itu sahaja yang boleh saya kongsikan buat waktu ini. Kita kembali dahulu bersama dengan Fatin di Sri Pentas. Silakan.